Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anda semua? Ternyata pertembungan antara Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar ini sudah semakin melarat, sampailah ke pergaduhan dalam mesyuarat PAN petang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tak menjadi kesalahan saya, petang tadi PAN telah mengadakan mesyuarat mereka dan sudah tentulah agenda utama mesyuarat tersebut membincangkan tentang kedudukan siapakah yang kita akan sokong, sama ada kita sokong cadangan Tun Dr. Mahathir iaitu melantik Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri, ataupun mereka mahu terus kekal untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri daripada PH+. Sekadar satu recap, semua tahu yang Tun Dr. Mahathir telah pun mencadangkan Shafie Apdal selaku calon Perdana Menteri dari PH+, dengan diikuti oleh Anwar Ibrahim selaku TPM1 dan juga Mukhlis Mahathir selaku TPM2. Baik, dalam mesyuarat petang tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya difahamkan berlaku pertembungan yang besar, iaitu orang kata apa, perbezaan pendapat, perlagaan pendapat yang begitu besar antara Khalid Samad dan juga Mujahid Yusof Rawa, di mana Khalid Samad ini menjembelahi Tun, iaitu dia bersetuju dengan cadangan Tun Dr. Mahathir untuk melantik Shafie Apdal selaku calon Perdana Menteri. Tetapi Mujahid Yusof Rawa pula kekal dengan cadangan untuk Anwar jadi calon Perdana Menteri seperti mana yang telah ditetapkan oleh konsensus Pakatan Harapan ketika PRU ke-14 hari itu. Okey, mereka pun bergaduh, bertekak dan sebagainya. So antara hujah Khalid Samad menyatakan bahawa kita tak boleh sokong Anwar lagi dah kerana Anwar ini adalah pengkhianat. Pengkhianat sebab apa tu tuan-tuan sekalian? Sebab Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dan juga perbincangan dengan Hamzah Zainuddin iaitu Setiausaha Agung Bersatu dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri di belakang tabir tanpa pengetahuan DAP dan juga PAN. So Khalid Samad kata Anwar pengkhianat kerana dia telah berunding dengan musuh tanpa pengetahuan kita dan sebagainya. Dan Anwar juga menyatakan cadangan Tun Dr. Mahathir adalah lebih baik kerana jikalau Shafie Apdal dilantik sebagai calon Perdana Menteri, ianya akan membolehkan undi Malaysia Timur ini akan menyebelahi Pakatan Harapan Plus dan berkemungkinan mampu untuk dijadikan sebagai leverage untuk menarik orang kata apa GPS untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan Plus. Manakala pula Mujahid Yusof berhujah Anwar makin relevan dan juga semakin popular berbanding dengan Tun Dr. Mahathir. Kerana apa? Kerana majoriti rakyat, terutamanya penyokong-penyokong PH sendiri, mereka berasa tak puas hati dengan Tun Dr. Mahathir kerana Tun Dr. Mahathir lah yang telah menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan ini runtuh pada hujung Februari yang lepas. Mujahid juga difahamkan mengatakan bahawa jikalau Anwar menjadi calon Perdana Menteri, berkemungkinan besar Pakatan Harapan Plus akan menang 120 kerusi dengan mudah sahaja. Dan dia mengambil contoh live FB Anwar di FB Anwar Ibrahim semakin ramai menarik viewers dan juga reaction serta menarik reach daripada orang ramai. Dan oleh kerana itu dia kata Anwar dilihat sebagai seorang yang lebih popular berbanding dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi dalam pertembungan-pertembungan itu sampai satu tahap saya difahamkan Khalid Samad telah melakukan serangan peribadi terhadap Mujahid Rawa, iaitu Khalid Samad antara lain mengatakan bahawa Mujahid dah sepatutnya berhenti berangan dah. Jangan dikenangkan konon-kononnya Anwar ini relevan dan sebagainya. Anwar is old news. Saya difahamkan Khalid Samad memberitahu kepada Mujahid Rawa. Dan juga Khalid, saya difahamkan menyatakan kepada Mujahid bahawa Mujahid adalah seorang menteri yang gagal dan juga seorang pimpinan yang gagal. Dan Mujahid sendiri kena sedar diri bahawa orang kata apa, Mujahid itu sudah tidak popular, semakin tidak popular. Yang ini saya nak komen sikit. Rasa-rasanya semua orang dalam PAN ini dah tak popular belaka dah. Betul tak? Bukan Mujahid seorang saja. Khalid Samad setiap kali buka status dan sebagainya, berapa ramai maki. Betul? Baik. Jadi dalam pertembungan tersebut, pasti ramai yang bertanya, apakah pendirian Mat Sabu selaku Presiden PAN? Mat Sabu secara asasnya menyatakan bahawa dia bersetuju dengan Khalid Samad. Mat Sabu bersetuju dengan Khalid Samad kerana kata Mat Sabu, DAP secara dasarnya
sudah menyokong cadangan Tun Dr. Mahathir, iaitu melantik Shafie Apdal selaku calon Perdana Menteri dan juga Anwar Ibrahim selaku calon Timbalan Perdana Menteri 1 dan juga orang kata apa, Allah selamat, Mukhlis Mahathir selaku calon Timbalan Perdana Menteri 2. Dan 90% daripada jawatan kuasa pimpinan PAN ini, tuan-tuan puan sekalian, bersetuju pendapat Khalid Samad dan bersama-sama dengan Mat Sabu dan menyarankan perkara ini, persetujuan ini akan dibawa ke mesyuarat PH+. Dan mereka juga yakin DAP akan setuju 100% Shafie Apdal calon terbaik Perdana Menteri daripada PH+. Dan macam mereka tahu, DAP Sarawak telah pun menyatakan sokongan mereka dan DAP Pusat secara asasnya turut telah menyatakan sokongan mereka. Jadi memang secara asasnya kalau PAN ni, Mat Sabu ni, apa DAP cakap itu yang dia akan ikut. Itu standard lah. Tak boleh buat apa lah macam tu kan. Baik. Dan juga dalam masa yang sama juga tuan-tuan puan-puan sekalian, JKP ataupun Jawatankuasa Kerja Pimpinan, Jawatankuasa Pimpinan PAN ini menyarankan agar PAN menimbangkan semula kerjasama dengan PKR. Kerana PKR ini, mereka setuju dengan pendapat Khalid Samad bahawa dia banyak buat kata apa, pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan rahsia dengan musuh. Merujuk kepada pertembungan antara Anwar dan juga Muhyiddin Yassin. Itu kisahnya. Baik. Dan dalam masa yang sama juga, mereka mencadangkan tuan-tuan puan-puan sekalian seperti apa yang saya diberitahu di sini. Okey, jika Anwar dan PKR tidak bersetuju dengan ketetapan daripada PAN dan juga DAP serta Pakatan Harapan Plus, iaitu Shafie Apdal ini sebagai orang kata apa, calon Perdana Menteri, dan sekiranya PKR bertindak keluar daripada Pakatan Harapan Plus, maka jawatan Timbalan Perdana Menteri 2 haruslah diserahkan kepada Mat Sabu. Akhirnya keluar juga nama Mat Sabu, ya. Okey. Dan Kementerian Pertahanan yang selama ini disandang oleh Mat Sabu akan diserahkan kepada Khalid Samad. Itu yang saya difahamkan. Tak ingat dunia terus cerita jawatan. Bukankah baru-baru ini Mat Sabu kata jawatan tak penting? Tapi dalam mesyuarat ni cerita pula tentang jawatan. TPM2 bagi ke Mat Sabu, Kementerian Pertahanan bagi Khalid Samad. Tak nak yang kecil, tak sedar diri juga PAN ni rupanya. Dan PAN juga dalam mesyuarat tadi telah menyatakan bahawa mereka mahu Kabinet Bayangan ini, Kabinet Pakatan Harapan Plus ini kena buat Kabinet Bayangan dan juga meminta 5 ataupun 6 kementerian diberikan kepada PAN berdasarkan hubungan Mat Sabu yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka juga memang keras mencadangkan bahawa hubungan PKR ini wajib dikaji semula kerana bagi mereka PKR kini semakin besar kepala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, macam mana kita lihat dalam PAN ini telah pun berlaku pertembungan. Dan seperti mana saya pernah katakan kepada anda, dalam PAN ini tetap ada satu kelompok kecil yang lebih cenderung untuk menyokong Anwar Ibrahim. Dan DAP pun sama, dalam PAN pun sama, ada kelompok kecil yang menyokong Anwar Ibrahim. Jadi benda ini sangat menarik untuk kita perhatikan apakah kesudahannya. Adakah Mujahid akan tunduk kepada ketetapan JKP PAN ini, ataupun dia bertindak untuk rebel, mungkin keluar parti dan juga align dirinya dengan Anwar Ibrahim? Kita pun tak tahu. Tapi tak tahulah, kalaulah kekanda itu tetap teringatkan warkah dia Korobdawa itu, mungkin kekanda akan terus mengikut bakal bapa mertua lah kan, mana dah tahu. Itulah kisahnya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itulah update mesyuarat PAN pada petang tadi, seperti mana yang saya telah diberitahu di sini tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi insya-Allah kita akan terus meneliti perkembangan-perkembangan terkini tentang perjalanan kita menuju ke arah PRU yang ke-15 ini, insya-Allah. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan segala yang kurang cantik itu datang kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi dalam video lain yang akan datang. Saya sayang anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi, dan jauhilah Pakatan Harapan Plus demi kesejahteraan negara kita. Bye-bye.